Assalamualaikum Puan. Okay, saya Muhammad Ali Furqan bin Muhammad Rizal. Sini ada dua pertanyaan dari saya, dua tajuk besar, iaitu daripada first adalah perkembangan fizikal dan yang kedua adalah daripada perkembangan kognitif kanak-kanak tersebut. Nama dia Sarmat. Ya, Sarmat. Okey. Untuk pertanyaan pertama saya, bagaimana perkembangan berat badan dia ataupun fizikal lah orang cakap kan, tinggi badan sejak lahir, dan saya nak tahu juga perbezaan sejak lahir dan sampai umur dia yang 19 tahun sekarang ni, daripada lahir sampai sekarang. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak saya alhamdulillah lahir normal. Berat badan masa tu dalam 3 kilo. Waktu lahir ya. Dan masa tu memang tak ada masalah apa-apa, semua normal, tak ada apa-apa penyakit bawaan tu semua tak ada. Dan alhamdulillah sebenarnya sampai sekarang pun dari segi pemakanan dan lain-lain tu dia tidak ada memilih-milih makanan. Jadi dari segi berat badan alhamdulillah normal, dia tak ada macam mengalami penurunan berat badan, semua tak ada. Jadi tipikal dia tu maksudnya dia like macam orang normal, pemakanan sama macam. Dan dia memang kalau dia makan dia serius, dia makan sampai bersih habis, tak macam abang dia lah. Dia bersih kalau makan. Dan boleh dikatakan dia time makan tu menikmati diri sendiri. Macam maksudnya dia tak ada masalah untuk tu dari segi perkembangan tipikal cara berada fizikal pun tak ada. Okay. Seterusnya adalah apakah tahap koordinasi mata, tangan ataupun kemahiran dia? Maksudnya dari segi fizikal untuk bekerja tu. Kerja, okey. Maksudnya dalam segi ni Sarmat waktu kecil tu anti nampak di mana dia mempunyai satu seni, tapi kita masa tu belum faham. Jadi waktu masuk bilik dia selalu nampak dia suka main kertas. Kertas putih. Kertas A4 kosong. Bukan A4, kertas tulis. Jadi dia koyak-koyak. Ada yang bergulung, ada yang dah bergulung dibuka macam ni. Kadang-kadang dia masuk ke dalam tempat pensil box. Masa tu umur 2 tahun, 3 tahun, dalam bilik kecil lagi. Memang suka main sendiri. Okey, faham. Dia tak main sangat dengan ini sampai sekarang. Tidak lah, masa dia waktu kecil lah. Waktu kecil tu. Jadi saya nampak peliknya dia buat apa kan. Lepas tu satu saat saya tanya dia, ini apa Mat? Main-main seperti ini. Dia kata dia tengah main transformer. Apa main transformer ni? Kalau dia digulung, kertas dia renyuk-renyuk gitu, ini dia jadi robot kalau tak silap. Kalau dibuka jadi kereta. Oh, faham. Jadi dia imajinasi sendiri. Memang dari segi imajinasi tu dia lain pada yang lain. Diaplikasikan dekat kertas tu. Kat kertas tu dulu. Lepas tu tak lama masa tu kan ada yang namanya snowflake, Lego yang snowflake yang lepel-lepel tu, yang nipis. Faham tahu. Yang first kan Lego pasang yang gini, bukan Lego yang kotak-kotak tu. Kotak-kotak tu dah lewat zamannya kan. Jadi first saya beli satu, dia suka. Ini. Saya beli 2 set sampai ratusan saya beli untuk dia. Dia boleh buat apa je, buat sampai tinggi. Jadi kadang-kadang ikut imajinasi dia. Imajinasi dia kata ni traktor lah, ini piala. Jadi kalau ada kawan-kawan kan dulu rumah ni memang sering ada orang ajaran datang main. Nanti dia buat pertandingan. Jadi dia dah siapkan piala nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kalau yang kotak tu kan nampak sangat senang mainnya. Kalau ini kan dari tepi kan dia sambung-sambung. Lepas tu ada dia buat ini pertandingan dengan kawan-kawan. Tapi dia memang asyik menang sebab dia detail. Kalau buat detail, kalau yang lain-lain tu buat kan macam nampak simple tapi dia tak dia kreatif. Itu kreativiti dia kan. Itu dari dia imajinasi dia bagus, tangan lah. Itu dari segi tangan. Kemahiran dia tu boleh buat. Dia boleh buat. Lepas tu satu lagi, kalau dia ada kita beli barang yang kena pasang-pasangkan, something lah buat apa. Kalau tak dapat kita selesaikan, panggil dia. Faham. Dia kalau orang kata thinking out of the box. Jadi dia lebih senang nak buat. Jadi
kalau bagi kita terlampau rumit, bagi dia senang. Dia fikir luar kotak penalti macam luar kotak. Dia tak macam kita fikir terlampau rumit sangat, terlampau sukar. Tapi kalau bagi dia tak. Dia boleh tengok dari sudut lain untuk buat benda tu. Betul. Okay, faham. Dan soalan seterusnya saya tanya bagaimana, setahu saya lah Abang Mubaris bagi tahu dia seorang atlet renang kan. Ya. Soalan dia kat sini, bagaimana aktiviti fizikal seperti berjalan ataupun berenang, berlari, melompat tu berkembang daripada sejak dia lahir ataupun dia punya tahun ke tahun tu, macam mana dia boleh aktif dalam sukan dan sebagainya macam tu. Okey, jadi dia sebenarnya anak yang pemalu awalnya. Pemalu, introvert. Dia introvert, dia tak percaya diri, dia terlampau pemalu, jadi kawan pun tak ramai. Dia pun taklah ikut sukan-sukan sangat masa sekolah rendah. Macam saya lah, introvert juga. Ya. Lepas tu jadi kawan pun tak ramai. Jadi sekolah rendah pun dia tak ingat sangat kawan. Nah, masuk form 2, umur 14 tahun, masa tu abangnya sudah main bola tampar. Jadi saya bawa kereta, saya lalu akuatik, Shah Alam tempat berenang kan. Berenang tu. Satu saya tanya, sebab saya dapat nasihat daripada kawan dekat Singapura, dia ahli psikologi juga. Dia kata Sarmat ni harus keluar. Maksudnya kalau ada program-program keluar, camping ke apa ke keluar, kena join. Dia kena keluar dari comfort zone dia tu. Ya, betul. Faham. Jadi dari sekolah rendah tu, sekolah tu dia saya prioriti lah. Kalau program dia walaupun 100 lebih apa, saya usahakan. Jadi dia walaupun dia risau sebab dia kan bercakap masa tu kurang yalah pemalu kan, jadi dia tak berapa sangat dengan kawan, dengan cikgu dia kurang lah sikit kurang. Tapi saya memang suka keluar. Jadi masa saya terfikir untuk bersukan. Masa lalu akuatik, saya tanya Samad, nak berenang tak ni? Sini saya cakap. Okey, boleh. Masa tu saya yang usulkan dia untuk berenang kerana kebetulan ada depan akuatik. Lepas tu sama kata saya tak nak macam abang bola tampar, tak nak sama dengan abang. Sama-sama. Okey, jadi bayangkan masa tu saya masukkan dalam kelab ARA di sana, umur dia 14 tahun. From zero dia berenang, saya boleh berenang, cuman dia anak-anak tak nak saya ajarkan. Jadi waktu dia masuk berenang ada coach. Situ semua budak-budak 5 tahun, 7 tahun, kawan dia sendiri yang 14 tahun. Tingkatan 2 macam tu. Tingkatan 2. Dia sendiri yang besar kan. Jadi coach tanya dulu, coba untuk yang sederhana aja. Dia cakap tak boleh. Memang tak boleh. Sebenarnya terperanjat lah semua, tapi dia belajar. Dalam 3 bulan semua style dia 4-4 tu, freestyle, backstroke, butterfly semua dia dah boleh buat 3 bulan. Terus dah naik kelas bakat, itu kan kelas pemula. Bakat prekom sampai kompetitif yang paling atas. Jadi untuk serius dia bersukan renang tu memang daripada form 2. Itu ya dia pada awalnya. Agak teruja lah saya dengar tu kan. Daripada masa dia untuk orang yang ada disleksia, dia ada effort dia daripada zero sampai dia ke tahap competition yang boleh berlawan macam tu. Masa tu tapi macam ni, walaupun coach nampak dia ada kemajuan, tapi ada Samad ni kadang-kadang coach cakap dia macam tak dengar. Dia macam dia tak faham. Memang sebenarnya budak disleksia ni dia lambat. Daripada segi dia lambat. Kadang-kadang saya tanya coach cakap apa? Tak tahu. Jadi kadang-kadang dia bersama kawannya, coach ada cakap something, dia bingung sikit. Apa coach cakap? Kan laju. Dia tak fokus sangat. Dia tak fokus dan dia pendengar apa dia cakap ni laju macam tu. Jadi coach ada tanya, asal mula macam mana dia boleh gabung dengan para renang. Para renang tu untuk para OKU kan. Jadi coach tanya, Samad kenapa kamu ditegur lah. Atau kata Samad, saya coach kalau masuk dalam para untuk OKU, saya boleh nombor 1, kata dia. Cakap macam tu. Coach nampak dia dah bakat, cuma kadang-kadang kenapa dia ada something wrong ini. Faham. Kenapa kamu OKU? Saya OKU. Pasal apa? Sebab disleksia ni tak nampak. Sebab tak nampak dari segi fizikal tak nampak. Tak nampak. Dia masalah kalau jurusan kami panggil masalah pembelajaran. Ya, betul. Dia difficulties learning kan. Jadi dia cakap saya ada masalah otak coach. Dia cakap masalah otak. Lepas tu masa tu dia tak bawa kat OKU.
kamu ada kad? Ada, warna apa? Warna pink. Langsung masa tu coach call saya tengah drive. Sebelum tu coach tak tahu? Tak tahu, saya memang tak beritahu. Tak beritahu. Bukan kerana saya sengaja tak beritahu, tak terfikir pun nak bagi. Betul. Masa tu on the spot coach langsung call saya. Saya tengah renang. Coach call saya, ada apa ni? Patut saya cepat-cepat berhenti. Saya tanya, coach cakap tanya saya, betul dia disleksia ini. Betul coach cakap dia ada bakat sebenarnya. Tapi saya nak cakap dengan puan. Masa tu juga saya ambil Samad bincang. Jadi coach cakap di Samad kena pindah, kena ke kelab untuk Hasto OKU. Ada kategori dia maksudnya. Ada kelab lain namanya Para Selangor Reps. REPS, Renang Para Selangor. Kan macam Paralimpik, tapi ini untuk kategori untuk OKU. Ya. Para kan, kalau OKU kan sebutnya para. Jadi dia suruh saya untuk bawa Salmat ke sana sebab dia latihannya mungkin dia punya coach lebih memahami kan, sebab dia ada bakat. Betul. Lepas tu saya pindah ke sana. Macam itulah. Okey, baik. Jadi sudah habis di bahagian perkembangan fizikal. Jadi saya nak sambung ke perkembangan kognitif, atau kognitif ni ada perkembangan daripada segi dalaman lah dia, rohani dia kan. Soalannya adalah apakah tahap perkembangan bahasa dia, cara dia bercakap, ataupun terdapat peningkatan daripada penguasaan bahasa dia dengan masyarakat, ataupun pembinaan ayat, susukan ayat kata tu, bercakap dengan sosial orang lah, maksud dia masyarakat, dengan cik, dengan waris, dengan adik-adik yang lain, kawan, macam tu sebagainya. Sebenarnya memang Sarman ni dari segi bercakap ni dia kurang. Awalnya ya. Cakap kadang-kadang dia bercakap-cakap entah ke mana-mana. Dia macam tak fokus kan. Kadang-kadang dia sedar saya cakap apa ni, kata dia cakap. Macam tu dia tapi sekarang gini ya. Jadi dia rajin buat latihan fizikal kan, sebab masa dia masuk renang ni dia kan banyak buat gym di rumah lah kan. Masa COVID tu dia masuk renang start 2018. Sebelum COVID. Sebelum COVID 2020 tu dah start. Jadi coach pun pakai online. Semua land real, maksudnya fizikal aja. Jadi semua masuk dalam grup Zoom. Tapi semua buat fizikal dalam rumah, dekat rumah je lah. Jadi dekat luar dia buat, ada coach di situ. Jadi dia ada six pack, badan pun mulai fit lah, fit, nampak. Dan saya nampak dengan perubahan fizikal seperti itu membuat dia semakin percaya diri, confident dia semakin datang dan nampak dia cara bertutur kata tu semakin lama semakin baik dan semakin berani menghadapi orang. Dulu dia selalu bercakap dengan budak-budak. Saya heran kenapa budak-budak ini pun selalu suka dengan dia. Dia punya auranya saya tak tahu. Kalau budak-budak nampak minat dah bercakap dengan dia, minat suka main macam dia. Ya, jadi budak-budak tu nampak orang suka dengan main dengan Samad. Dan dia jarang bercakap dengan orang besar. Dulu dia cakap dengan orang besar, dia risau nanti orang tu tak faham dia. Jadi dia selalu bercakap dengan budak-budak sebab dia tahu budak-budak faham dia. Betul. Sebab dia kan cara berfikirnya dia tak macam adult sangat ya. Dia macam still dengan usaha dia sebelum ni macam tu. Macam dia suka bermain, suka playful orangnya dengan budak-budak tu. Sebab jadi selepas dia perubahan fizikal semakin baik, semakin bagus dan orang puji dia, komplimen kan, semua bagi puji. Jadi Samad ini jadi semakin dia yakin nak bercakap dengan orang yang lebih dewasa dengan betul. Dia kena ada orang yang support, bagi dorongan dekat dia. Dulu memang dia hampir menyerah waktu masih awal-awal tu masuk pre-kompetisi, pre-com level. Semakin banyak fizikal sebenarnya buat. Tapi sebenarnya itu untuk endurance, dan dia sebenarnya sudah menyerah. Dia cakap dia tak nak lagi datang, tak nak lagi ini. Tapi saya bukan jenis yang nak cepat menyerah, sebab semua coach cakap dia dah bakat bagus. Jadi saya tak nak dia putus tengah jalan. Saya bagi semangat, nanti tiap hari ulang alik sana hantar dia. Aku hati tunggu hantar kelas Tapi alhamdulillah. Jadi orang tua tu sebenarnya untuk anak seperti ini dia harus ada orang tua tu bagi sokongan. Betul, support. Bila circle dia positif, dia lagi boleh positifkan diri dia. Ada keyakinan untuk bercakap, untuk improvekan diri dia bercakap dan sebagainya. Macam orang tua jangan menyerah juga. Kalau kadang-kadang kan ada orang tua, dah tak nak lagi. Kenapa? Penat lah macam nak ini dah, sama dah tak boleh dah ini. Okeylah kalau gitu. Saya bukan jenis macam tu sebab kita nak yang terbaik untuk dia. Nanti nak buat apa lagi sedangkan jangan Mat, nanti dah tak ada lagi rasa sakit tu, kena lawan rasa sakit juga, saya cakap. Dia ikut kakak saya, alhamdulillah
lama-lama dia pun dah tak rasa penat. Memang tu first saja kan, perubahan muscle kan, otot ni semua. Sebab tak terbiasa kan. Tak terbiasa. Lama-lama dah okey ya. Alhamdulillah. Jadi dari segi bertutur pun memang semakin membaiklah, dah berani dia bercakap dengan orang. Tapi memang kelemahan tu sebenarnya ada, tapi dah tak nampak sangat kurang lah. Okay, baik. Maksudnya perkembangan dari segi semasa ke semasa tu meningkat dengan baiknya, dengan betul. Adanya circle yang positif dan sebagainya. Ya, betul. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua dalam segi perkembangan kognitif ni adalah bagaimana Samad ni dia selesaikan masalah ataupun secara ringkasnya pemikiran kritis kan, cara ada masalah kan. Jadi dia share dengan aunty ke ataupun dia settlekan sendiri masalah tu. Alhamdulillah, bila ada problem satu masalah lah tu, dia rapat dengan saya. Dia macam ni, saya kalau anak-anak balik sekolah, saya selalu tanya ada apa, macam mana kat sekolah. Oh, selalu tanya tu ada masalah ke apa. Saya sembang terutama Sarmat lah. Sebab saya tahu Sarmat kan ada sikit masalah kan. Sebab dulu dia dibuli waktu darjah 5 darjah 6 tu. Dia punya duit belanja tu, saya ingat dia belanja. Tapi dia ambil orang. Ternyata dia bagi orang, Ahmad pinjam, dia bagi pinjam. Lama-lama dia, berapa lama rupanya saya baru tahu belakangan. Dia pun tak berani nak meminta sebab kasihan dia nanti ini. Macam tu. Jadi saya tanya macam mana kawan ini. Rupanya dia dah kawan baik. Alhamdulillah. Jadi dia sudah beranilah. Mungkin dulu kawan membuli dia sebab dia sendiri tak ada komplain, tak ada ini. Sekarang dah apa? Dah berubah kan, dah sikit. Jadi dari segi berteman ni semua, dia dah ada kawan baik tu dah sesuatu yang pencapaian yang luar biasa bagi saya. Dia berani untuk kawan. Sekolah rendah memang tak ada kawan rapat, semua tak ada. Dia, saya sedih lah, memori dia yang bagus-bagus memang tak ada masa sekolah rendah. Bila dia masuk kolam rendah baru menengah ya, apalagi sejak dia berenang kan. Jadi dia selalu juga lah bagi tahu masalah ya, dia. Memang dia selalu bagi tahu saya. Jadi dia masalah apa dia akan rujuk dengan puan untuk selesaikan masalah tersebut. Macam itulah. Okey, faham. Untuk soalan yang ketiga, adakah dia menunjukkan minat dia dalam pelajaran? Maksud dia ada tak dia bagi tahu dia minat subjek tertentu ni ataupun dia minat selain pada subjek tu, dia minat kemahiran dan sebagainya. Ada tak dia bagi tahu? Dia sendiri yang membagi tahu. Bagi tahu sendiri. Bagi tahu memang sebenarnya tak ada. Tapi dia memang macam ni. Waktu dia masih darjah 1, darjah 2, dia kan saya tengok selalu buat homework English, matematik. BM tak ada ni saya tengok. Mungkin BM kan darjah 1, darjah 2 bagi kita kan senang. Senang betul. Sama BM mana? Masa tu tak check lah sebab bagi saya malah nak check BM darjah 1 nak apa. Dia cakap ada gitu. Ternyata satu saat saya cek, memang dia tak buat. Tak buat, blank kertas tu. Blank. Dia punya activity book dia blank. English, math dia buat. Rupanya saya tahu dia disleksia waktu darjah 2 saya dah test. Waktu darjah 2. Jadi darjah 1. Waktu umur 8 tahun. Waktu darjah 1 tu saya dah nampak dah dia kalau menulis selalu terbalik-balik. Dah detect sikit lah maksud dia waktu darjah 1 darjah waktu tadika pun baca pun agak kurang jugalah. Tapi waktu tu kita fikir biasalah kan untuk budak-budak baru nak belajar. Masih darjah 1 masih boleh lagi. Masih mula lagi. Dia menulis pun macam tak suka sangat. Pegang pensil pun tak betul gitu kan. Faham. Lepas tu selalu foto kalau salah gini-gini kan rupanya budak seksi ni dia tak rapi sangat lah. Dia tak kemas. Jadi waktu darjah 2 tu darjah 1 tu saya dah cek masalah membaca sukar ini saya nampak disleksia. Tapi disleksia tu sebenarnya ada otak yang saya baca, ada otak sebelah kiri kan dia bagian membaca, menulis, memahami. Mengira. Dia ada mengira dia ada masalah tapi sama tak ada masalah di bagian mengira. Di bagian membaca ni. Jadi saya masa itu macam tak boleh terima. Betul kan aku disleksia ni, cacat ni. Macam tu. Sebab masih muda kan, masih darjah 1 waktu tu. Masa darjah 2 saya fikir tak boleh dah. Saya cari-cari rupanya kat Shah Alam section 7 tu ada dia swasta lah sekolah ini. Sama tes ternyata dia ada disleksia tapi alhamdulillah tahap ringan. Jadi dia kata 3 bulan cuti. Orang tu cakap. Lepas tu saya cutikan lah di sekolah ini. Sekolah dia tak ada yang integrasi untuk PPKI tu. PPKI tak ada. Di Bukit Jelutong tak ada. Jadi saya masukkan ke sana. Jadi mereka belajar daripada ABCD lagi. Faham. Dan kalau ada pemadam jatuh, ini mereka kena hukuman denda. Ada disiplinnya.
patut, sebab mereka kan agak pengotor sangat. Sebab dia pun tak indah hal-hal sekeliling yang gitu-gitu dia tak indah. Dia tak indah sangat, betul. Masa tu pun dia dah berapa kali bag dia tertinggal kat sekolah naik van, ambil bag orang lain lah. Otak dia dah ke lain lah. Ya. Tak fokus kan. Tak fokus. Clumsy apa ya? Apa namanya? Ceroboh ya kalau orang cakap kata. Jadi cuai. Dia cuai betul. Dia cuai. Betul, dia cuai. Lepas tu kalau kat kelas pun suka duduk belakang, macam tu lah. Jadi tes disleksianya dikasih bacaan sederhana, okey. Dia masih boleh baca. Ujian untuk tes kan. Tapi kalau huruf panjang-panjang, perpustakaan, pembelajaran, dia dah perlu. Oh, faham. Dia just boleh buat sederhana pun sebenarnya short form je yang short form pun banyak salah. Contoh kalau English lah, tapi dia English ada masalah. Misalnya kalau cat kan dia boleh baca cat, tapi terbang hurufnya boleh tag juga nih, boleh egg juga nih. Macam tu lah. Dalam Melayu lagi lah. Banyak option dia boleh buat. Banyak option. Itu yang kata cikgu tu, apa lagi panjang-panjang berpeluh-peluh. Nak membaca tu je boleh. Je boleh. Cuma membaca dia kurang. Je lancar. Nak membaca tu macam dia bingung. Ini boleh ke sini. Sampai sekarang ni kadang-kadang dia pun kata macam tu lagi. Sampai sekarang lagi masih macam huruf tu ada yang terbang lagi, ada, tapi tak macam dulu terus. Jadi selepas dari sana, lepas tu kan sana diorang ada alat untuk meletak tangan biar betul. Jadi sudah okey akhirnya. Dari segi menulis ada masalah? Menulisnya memang buruk. Dan dia kalau menulis gini, misalnya ya. Misalnya ada 2 perkataan, teman manja misalnya lah. Dia kalau baca temanja. Oh, dia faham? Dia combine kan sekali. Dia tak nak susah-susah. Berapa nak asingkan. Dia kalau membaca begitu. Sampai sekarang dia masih makanya di sekolah saya tahu dia ni tak boleh belajar yang banyak membaca dan sekedar benda-benda yang rumit dia tak nak. Tulisan tak boleh. Yang rumit-rumit dia tak nak fikir. Jadi apa yang ada begitu? Matematik. Kan tadi tanya pasal subjek kan? Betul. Matematik. Lepas tu English. Bagus. English bagus. Bagus sebab dia tak macam BM lain. Betul, tak sama. Dia lebih senang nak cakap. English dia tak ada. Jadi gini. Kalau OKU, kalau dia ada kat OKU, setiap final exam mereka akan diasingkan dengan murid biasa. Murid biasa. Satu kelas tu pun cuma hanya 2 orang. Dan ada tambahan masa. Sama, walaupun ujian bulanan dia memang teruk lah 2, 3 teruk. Tapi kalau final biasanya matematik, sains dengan English. Sains pun kan banyak gambar. Betul. Kemarin SPN 3-3nya dapat A. Oh, alhamdulillah. Walaupun exam dia exam biasa dia, tapi SPM-nya, PT3-nya semua dapat A. Oh, maksudnya dia tak nak benda yang merumitkan macam bahasa Melayu. Baca-baca yang lain habis dah memang. Macam matematik tu BI dia lebih mudah untuk. Iya, betul. Seperti itulah. Ini soalan last daripada saya lah, daripada sesi saya. Bagaimana perkembangan daya ingatan dia? Maksudnya benda-benda memori yang sebelum-sebelum ni dia ingat tak? Benda-benda macam tu. Kuat tak daya ingatan dia? Okey, sebelum ni memang kita ada buat tes yang psikologi. Sarmat kan ada 4 yang di kognitif, ingatan ni semua. Dia memang paling teruknya, yang paling bermasalah adalah di ingatan. Sebenarnya. Misalnya untuk jangka pendek, untuk masa pendek. Misalnya kita ayahnya perintahkan Sarmat padam TV. Pada TV patut ini mat sekali, nanti ambil buku Dedi yang di situ. Patut ini ada berapa? Ada 3 perintah. 3 perintah kat situ. Nanti sampai bawah pada TV je. Dia ingat satu je. Oh, faham. Dia dah tak boleh. Tapi dalam masa yang short term punya suruhan tu, faham. Tapi ada yang keistimewaan short term tu macam mana? Itu kan maksud macam dia perintah yang sekarang, bukan yang dah lama dah perintah. Dah lama. Maksud dia kan macam ayah dia perintah sekarang turun ambil 3 perintah. Jadi dia ingat satu je. Dulu sekarang saya rasa dia dah boleh lah. Dulu-dulu ni kalau misalnya pernah dia naik bas ke Singapura dengan berapa orang. Ni saya cakap pasal number. Ni lain ya. Number, masalah ingatan dia terhadap nombor dengan perkataan tu dia lain. Tak sama, faham. Memori dia terhadap nombor lebih bagus
Misalnya contoh dia naik bas dengan berapa orang. Nah orang-orang ini dia paling kecil. Orang-orang lainnya dah biasa naik bas ke Singapura misalnya. Kan sampai di immigration kena naik bas yang sama. Masa tu kan dah tengah malam, diorang dah lupa nih yang besar-besar nih. Kita bas nombor berapa ya? Lepas tu tiba-tiba sama bercakap. Padahal berapa jam, dah 5 jam naik bas. Tapi dia still ingat. Itu first time dia naik bas. Oh, faham. Dan ternyata dia lebih, misal dia naik bas nampak nombor bas, dia suka je dengan nombor. Jadi benda tu mudah terima number. Sampai 4 jam 5 jam. Jadi balik di Singapura semua pada bercakap mak bapak dia. Diorang semua tapi terperanjat. First time dia ikut paling muda dan dia semua kebingungan naik bas nombor berapa, tiba-tiba cakap aja. Dia cakap. Tapi dalam keadaan sekali pandang dia boleh tahu dah bas mana yang naik tu. Naik dah. Lepas tu lekat. Macam tu. Sampai sekarang pun Samad kalau belajar, contoh ya, kawan dia dalam asrama tu, mereka belajar sama-sama pegang buka buku misalnya. Samad tak ikut. Samad buat kerja di sini, tapi dia dengar. Telinga dia dengar. Nanti kalau kawannya ada tanya jawab, dia suka menjawab. Oh, tapi dia ingat Samad, kamu kan tak di sini. Dia boleh. Macam tu. Walaupun dia buat benda lain, tapi benda lain. Dia tak suka info macam yang dapat tu, dia still ingat. Faham. Lepas tu satu lagi, misalnya dia kan dah belajar otot. Selama ini dia tak pernah belajar biologi. Lepas tu saya tanya dia belajar bahasa Latin. Dia memang dapat sains kan. Tapi kan di kuliah lebih rumit lagi. Dia menghafal otot-otot dalam bahasa Latin. Samad, okey ke ni bahasa Latin kamu menghafal ni? Susah ni. Dia cakap, saya pun belajar bahasa Latin juga kan bio. Dia cakap, kalau Samad yang pelik-pelik memang lagi suka ingat. Berbanding dengan kita yang tipikal. Walaupun bahasa Melayu tu lagi suka buat dia. Dia lagi suka yang pelik-pelik. Yang kita ni mudah untuk bahasa Melayu kan. Yang bahasa lain tu lagi rumit. Betul lah. Lepas tu kalau exam betot misalnya, dia seorang tu yang bergerak. Ini macam tu lah. Dia cara mengingat dia pegang otot yang sini. Jadi teman-temannya pun tengok, dia sendiri yang bergerak dalam ruangan. Diorang kan mengingat ini dekat sini, dia tak sambil dia dipegang. Dia masih ingat sambil dipraktik. Praktik ya. Betul. Macam tu lah dia cara dia. Alhamdulillah. Itulah, jadi ingatan dia memang secara berupa pergerakan praktikal, dia boleh ingat balik ingatan dia semua. Jadi tak ada masalah. Jangan harap kalau dia dulu nak suruh bapaknya suruh masukkan ambil psikologi, bagus tu kalau kerja di company ini. Dia tak boleh. Betul. Sebab baca semua kan benda tu saya dah bayar lagi kan. merumitkan dia dia lebih suka kepada number yang benda-benda yang luar daripada bergerak semua. Gambar macam tu dia lebih mudah terima gambar dia pun suka ini berbanding perkataan huruf-huruf yang biasa kita guna ni normal. Betul. Sekadar tu saja daripada saya punya sesi. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Kita sambung pada sesi yang lain pula. Terima kasih.